Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Keperluan tenaga kerja mahir sekurang-kurangnya 35% menjelang 2020 mampu dicapai dengan kerjasama semua pihak termasuk golongan pemimpin, ibu bapa dan guru. Timbalan Menteri Sumber Manusia Datuk Seri Haji Ismail Haji Abdul Muttalib menjelaskan kerjasama itu penting dalam menghasilkan tenaga kerja berkualiti sesuai dengan keperluan pasaran kerja. Beliau juga optimis sasaran tersebut mampu dicapai menerusi pelbagai fasiliti dan kemudahan latihan kemahiran yang ditawarkan kepada pelajar melalui institut berkaitan. Persepsi masyarakat kepada pendidikan vokasional dan teknikal ini dah berubah. Kalau dulu mereka menganggap, sebagai masyarakat menganggap, ibu bapa menganggap bahawa bila anak-anak kita pergi ke sekolah vokasional, sekolah teknikal, soalnya anak-anak kita telah ketinggalan dalam arus pendidikan global. Jadi hari ini mereka telah berubah. Beliau berkata demikian kepada media selepas Majlis Convocation Institusi Latihan Jabatan Tenaga Manusia ALJTM Wilayah Timur bagi Zon Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan kali ke-11 di Kota Kinabalu. Dalam majlis berkenaan turut disampaikan 6 anugerah graduan terbaik, 1 anugerah khas, 2 anugerah tokoh graduan dan 1 anugerah syarikat contoh. Sejak 1964 hingga kini, ALJTM Zon Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan berjaya melahirkan 12,910 graduan kemahiran sepenuh masa di bawah program Technical Vocational Education and Training yang merupakan pekerja mahir industri. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan KPDN-KK memperkenalkan beberapa mekanisme baharu untuk membenteras isu ketirisan penjualan tong gas petroleum cecair LPG di kawasan Pulau Sebatik. Ketua Setiausaha KPDN-KK Datuk Seri Alias Ahmad kata antara mekanisme dilaksanakan adalah mengenakan syarat hanya warga negara dan pemegang kad penduduk tetap PR dibenar membeli tong gas berkenaan bermula 1 Disember depan. Kita akan tetapkan pembekal atau transporter LPG ini ke Pulau Sebatik. Supply LPG di Sebatiknya satu orang saja, satu transporter saja untuk kawalan. Kita lihat juga terdapat 78 point of sale ataupun peruncit di sebelah di Sebatik yang menjual barang perlu. Saya nampak jumlah ini terlalu besar bagi sejumlah 8,000 penduduk, 1,200 keluarga dan 16 kampung sahaja berada di Pulau Sebatik. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas mempengerusikan mesyuarat bersama agensi penguatkuasa mengenai isu berkenaan yang turut dihadiri Komander Kawasan Keselamatan Khas Pantai Timur Sabah Eskom, Datuk Abdul Rashid Harun. Selain itu, Datuk Alias berkata sebanyak 33 pemegang lesen di bawah Akta Kawalan Harga di Pulau Sebatik akan dikaji untuk dikurangkan sehingga 50% berdasarkan keperluan sebenar pengguna di kawasan berkenaan. Pada masa sama, KPDN-KK akan mempertimbangkan permohonan lesen untuk mengeksport LPG ke negara jiran. Berikutan permintaan tinggi terhadap tong gas berkenaan menjadi faktor utama berlakunya ketirisan. Sebanyak 13 produk inovasi daripada 78 produk dipilih menerima anugerah sempena pertandingan Sabah Creativity and Technology Exhibition Sintex di Institut Latihan Perindustrian Kota Kinabalu. 6 daripada 13 produk tersebut meraih anugerah tertinggi Sintex Inovasi Inklusif Yayasan Inovasi Malaysia dan anugerah khas juri MyIPO. Antaranya ialah sistem pengesanan gempa bumi dan ribut taufan dan sistem keselamatan kereta untuk kanak-kanak. Berucap merasmikan program berkenaan, Menteri Pembangunan Masyarakat dan Hal Ehwal Pengguna Dato' Hajah Jainab Ahmad Aid berkata pertandingan sedemikian adalah selaras dengan hasrat kerajaan untuk membudayakan sains, teknologi dan inovasi dalam kalangan masyarakat. Para peserta turut menyifatkan kemahiran sains dan teknologi perlu diberi tumpuan bagi melancarkan proses transformasi negara. Saya mau komersialkan saya punya prototipe ni, terutamanya di Sabah lah. Kalau boleh, saya mau pasang di kawasan yang berpotensi tinggi. Saya akan komersialkan produk kami
untuk kepada pengguna-pengguna motosikal yang mengalami masalah yang kami nyatakan. Saya mau melakukan kes kecuaian yang kanak-kanak tertinggal dalam kereta. Sebab ia macam kerap berlaku. Para peserta terdiri pelajar sekolah, institut latihan dan Universiti Awam dari Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan. Program Tunas Usahawan Belia Bumiputera Tiub 2.0 mampu menjadi platform bagi melonjakkan penyertaan lebih ramai belia Bumiputera untuk berkecimpung dalam bidang keusahawanan dan perniagaan. Di Sabah tahun ini seramai 48 daripada 500 peserta seluruh negara terpilih mengikuti program Tiub 2.0. Mereka akan diberi pendedahan mengenai pengenalan asas perniagaan termasuk perkongsian pengalaman usahawan. Menurut Pembantu Menteri Pembangunan Infrastruktur, Datuk Gulam Haidar Khan Bahadar, Kerajaan Negeri komited menggalakkan belia negeri ini menceburi bidang keusahawanan secara serius dan menjadikannya sebagai pilihan kerjaya. Beliau berucap menasmikan program Tiub 2.0 di kem wawasan PLKN di Papar. Peserta yang ditemui pula bersyukur kerana terpilih mengikuti program tersebut. Program ini sebab program ini hanya yang benar-benar terbaik saja yang layak untuk ikut. Dan saya benar-benar ingin menjadi seorang usahawan yang berjaya. Dalam program ini, saya dapat menimba banyak pengalaman dan sudah semestinya ilmu tentang keusahawanan itu sendiri yang sebenarnya tidak mudah untuk kita perolehi di luar sana. Perancang saya untuk membinakan satu bisnes clothing baju yang boleh dikeluarkan di luar negara dengan negara sendiri. Tahun lepas, ramai 448 belia dari seluruh negara yang menyertai program Tiub menceburi pelbagai jenis perniagaan, termasuk tekstil, pakaian aksesori dan perkhidmatan makanan. Daripada jumlah itu, 47 peserta dari Sabah berjaya mulakan perniagaan masing-masing. Dengan itu, sekian berita dari Sabah petang ini.